Assalamualaikum, salam sejahtera kepada ibu bapa dan semua pelajar. Alhamdulillah, UMK mengadakan program Road to UMK. Program ini diadakan adalah promosi untuk pelajar yang akan berjaya di dalam peperiksaan SPN, SPM dan juga pelajar diploma untuk datang belajar ke UMK. UMK adalah universiti yang ke-19 di mana kebidaraan ataupun niche pendidikan kita adalah dalam bidang pendidikan keusahanan. Kita menawarkan 29 program prasiswazah ditawarkan oleh 9 fakulti di UMK, dan program ini adalah program-program yang relevan, yang semasa dan mempunyai credibility employability yang tinggi. Jadi di UMK ini kita menggarap potensi pelajar untuk menjadi warga yang berjaya di masa akan datang, dan program Road to UMK ini kita jalankan selama 2 bulan, pada bulan Februari dan pada bulan Mac, dan ia melibatkan kesemua fakulti di UMK lah. Jadi ibu bapa dan pelajar-pelajar diharap supaya dapat mengikuti program ini secara maya. Dan akhir kata, marilah kita mendengar penerangan dari fakulti berkenaan program pengajian mereka, dan kami warga UMK mengalu-alukan anda semua bagi menjadi sebahagian dari keluarga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua viewers yang bersama kami di program Road to UMK yang didatangkan khusus untuk penonton, terutamanya pelajar-pelajar yang akan mendapat maklumat terkini tentang program-program yang ditawarkan di UMK. Okey, program Road to UMK ini akan berlangsung selama 2 bulan. Telah bermula dari Februari sehingga Mac, dan kita akan berkongsi dengan para penonton tentang program-program yang ditawarkan di 9 fakulti di UMK, terdiri daripada 29 program sarjana muda, 1 program asasi dan 1 program persediaan praijazah. Jadi kita berharap program Road to UMK ini akan memberi maklumat terkini kepada pelajar-pelajar yang sedang mengisi permohonan di UMK di UPU online, dan menjadikan UMK ini sebagai pilihan utama anda. Okey, akhir kata, marilah kita mendengar penerangan daripada fakulti berkenaan tentang program yang ditawarkan, dan kami warga UMK mengalu-alukan anda semua bagi menjadi sebahagian daripada keluarga kami. Hashtag We are UMK Family, hashtag Road to UMK. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi hari ini dalam program Road to UMK siri ke-9, anjuran Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Kelantan. Jadi saya ingin mengucapkan salam perkenalan kepada semua warga FB yang menonton pada pagi ini, terutamanya ibu bapa, guru-guru dan teristimewa buat adik-adik pelajar kita yang bakal menjadi mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Malaysia Kelantan. Okay, saya doakan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Sama-sama kita menjaga diri, mematuhi SOP, memandangkan negara kita masih lagi dalam situasi pandemik COVID-19 pada hari ini. Okay, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, moderator anda untuk sesi pada pagi ini. Nama saya Teknologis Dr. Aini Hayati binti Abdul Rahim daripada Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi UMK Kampus Jeli. Okey, di sini saya mewakili pihak pengurusan fakulti. Pertama sekali ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kami kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rafi bin Yaakob, khususnya di atas kesudian beliau untuk menjemput kami di FBKT untuk sama-sama berkongsi program akademik di fakulti kami dalam program Road to UMK pada pagi ini. Okay, jadi saya bersama dengan rakan-rakan panel saya di sini, rakan-rakan di FBKT. Saya perkenalkan dahulu.
panel kita pada pagi ini. Di sebelah saya rakan dan juga merangkap bos saya di fakulti lah, yang berusaha, Profesor Madya Dr. Mahani binti Yusof, merupakan timbalan dekan akademik dan pembangunan pelajar di FBKT. Dan di hujung sana kita ada yang tersenyum manis, Dr. Nur Fadilah, yang merupakan penyelaras bagi kebolehpasaran graduan atau graduate employability di FBKT. Jadi kami bertiga datang dari jauh ya, dari kampus Jeli, berkelana ke kampus Bacok ni untuk sama-sama dalam sesi perkongsian pada pagi ini. Okey, jadi saya rasa kedua-dua panel kita mungkin dah tak sabar. Walau bagaimanapun saya ingin menjemput warga penonton sekalian. Kita ada sediakan satu video sebagai salam perkenalan daripada kami di FBKT. Jadi kita tonton dulu video yang disediakan. So, itu dia ya video yang kami sediakan sebagai salam perkenalan kepada warga Facebook yang menonton pada pagi ini. Jadi kalau untuk pengetahuan semua, saya sendiri pun terlibat, ada jadi ekstra dalam video tu tadi. Okay, jadi sebelum kita mulakan dengan sesi perkongsian kita, saya nak maklumkan seperti biasa ya, kita ada kuis. Okay, kita akan adakan kuis di mana soalannya adalah berkenaan dengan sesi perkongsian kita pada hari inilah, di mana soalan-soalan akan diajukan pada akhir sesi kita pada hari ini. Dan ada hadiah istimewa ya disediakan oleh pihak penganjur. Saya pasti hadiahnya sangat-sangat istimewa. Jadi jemput untuk semua menyertai kuis inilah. Jadi di sini saya ingin kongsikan sedikit
bagaimanakah cara untuk menjawab kuis tersebut. Okay, caranya untuk menjawab soalan kuis tersebut adalah sangat senang. Anda cuma perlu letakkan jawapan di ruang komen dan jangan lupa ya untuk meletakkan nombor soalan, masukkan jawapan dan jangan lupa ya, ini penting ya, jangan lupa untuk masukkan hashtag #WeAreUMKFamily dan juga hashtag Road to UMK. Jadi ada ditunjukkan di ruangan komen ya. Contoh jawapan kuis 1 bola hashtag #WeAreUMKFamily hashtag Road to UMK. Dan saya rasa cara ni akan terus dipin lah di ruangan komen. Okey, jadi jemput untuk sama-sama menyertai kuis ini. Okay, dan selain daripada itu, saya juga ada satu makluman daripada pihak penganjur di mana pihak penganjur ada menyediakan satu kaji selidik untuk program Road to UMK. Jadi kita mohon penonton kita pagi ini untuk sama-sama menjawab kaji selidik ini untuk penambahbaikan program ini pada masa hadapan. Okay, saya rasa nanti akan dipinkan di ruangan komen juga untuk kaji selidik ini. Okey, jadi saya rasa kita mungkin boleh mulalah. Nampaknya kedua-dua panel kita daripada tadi dah bersedia, sangat bersedia dah untuk sama-sama berkongsi tentang program dan juga aktiviti pelajar di FBKT. Jadi mungkin saya mulakan dengan Timbalan Dekan dulu, Dr. Mahani. Jadi kita dah tonton tadi video yang disediakan begitu menarik sekali. Kita boleh lihat pelbagai program akademik disediakan di fakulti dan ada pelbagai aktiviti kelab pelajar. Jadi mungkin Dr. Mahani, tadi kita tengok secara visual, mungkin Dr. Mahani boleh perkenalkan sedikit mengenai Fakulti Biokecerdasan dan Teknologi dan juga program-program akademik yang ditawarkan di FBKT. Silakan Dr. Mahani. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan Timbalan Dekan Akademik dan Pembangunan Pelajar di UMK Kampus Jeli. Okey, saya akan menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan FBKT. Okey, FBKT nama sebenarnya adalah Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi yang terletak di UMK Kampus Jeli. Merupakan salah satulah fakulti yang berada di UMK Kampus Jeli. Okey, sebenarnya untuk fakulti FBKT ni diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada 2 September 2016 dan mula beroperasi pada 1 April 2017. Kalau kita tengok di skrin ni memaparkan keadaan terkini lah di UMK Kampus Jeli. Okey. Saya juga akan menerangkan jumlah pelajar yang ada di UMK di fakulti kami. Okay, fakulti kami mempunyai pelajar seramai 596 orang dan staf akademik kami kebanyakannya adalah mempunyai kelayakan PhD yang ramai, iaitu sehingga 91.8% daripada 37 orang staf akademik. Jadi kepada bakal-bakal mahasiswa, jangan bila datang ke FBKT nanti jangan rasa jauh sangat daripada kami kerana kebanyakan staf akademik ni berusia 40 tahun ke atas 40 tahun ke bawah. Jadi mungkin bakal mahasiswa boleh menganggap kami sebagai abang ataupun kakak lah semasa berada di di FBKT ni. Okey, satu lagi saya akan menerangkan berkenaan dengan program-program akademik. Okey, program-program akademik di FBKT ada 3 yang ditawarkan, program sarjana muda, iaitu pertama, Sarjana Muda Sains Gunaan Teknologi Bioindustri dengan kepujian
atau dalam nama bahasa Inggerisnya adalah Bachelor of Applied Science Bioindustrial Technology with Honours. Yang kedua adalah Sarjana Muda Sains Gunaan Materials Technology with Honours. Dalam bahasa Inggerisnya adalah Bachelor of Applied Science Materials Technology with Honours. Dan yang ketiga adalah Sarjana Muda Sains Gunaan Teknologi Sumber Hutan, atau dalam bahasa Inggerisnya Bachelor of Applied Science Forest Resource Technology with Honours. Okey, terima kasih Dr. Mani. Nampaknya kalau kita lihat daripada kita dengar daripada penerangan Dr. Mahani tadi, FBKT atau Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi ni agak mudalah usianya, tapi begitu banyak pencapaian dan juga kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh fakulti. Okey, dan ini sangat-sangat menariklah saya rasa. Bagaimana pula dengan persoalan akreditasi, sebab kita tahu sekarang ni kita selalu dengar kes di mana pelajar telah mendaftar dan setelah bergraduat sekalipun, tapi akhirnya mengetahui yang program yang diambil di universiti tersebut tidak diiktiraf. Jadi adakah kalau di FBKT macam mana program akademiknya dari segi akreditasinya, apakah badan-badan yang mengiktiraf program-program akademik di FBKT? Okey, bagi menjawab soalan tersebut, sebenarnya jawapannya adalah yalah. Okey, kesemua program-program kami di FBKT ni sebenarnya diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA, dan kesemua program kami sebenarnya telah mendapat akreditasi penuh. Okey, bakal-bakal mahasiswa ataupun penonton mungkin boleh boleh melihat atau melayari MQR lah untuk melihat status akreditasi kami bersama dengan MQA. Dan baru-baru ini pada tahun 2020 kami telah mendapat satu akreditasi daripada badan profesional, iaitu Lembaga Teknologi Malaysia, ataupun kita kenali sebagai MBOT lah, MBOT. Okey, sebenarnya kelebihan untuk MBOT ni adalah pelajar ataupun alumni boleh memohon sebagai graduan teknologis dan seterusnya boleh memohon sebagai professional teknologis yang membawa gelaran kepada TS. Kalau kita perasan pada awal tadi, doktor moderator kita ni ada TS kat depan kan. Jadi bila kita kata TS ni bukan Tan Sri, sebenarnya dia membawa gelaran kepada sebagai teknologis. Okey. Terima kasih Dr. Mani. Jadi saya rasa ini menjawab dan penonton terutamanya ibu bapa tidak perlu risau. Okay, jadi program akademik yang ditawarkan di FBKT bukan sahaja diiktiraf oleh MQA yang merupakan badan rasmi yang dilantik oleh kerajaan Malaysia untuk mengiktiraf program-program akademik di universiti awam maupun universiti swasta. Malahan di program akademik di FBKT juga ada pengiktirafan daripada Malaysian Board of Technologies. Maksudnya program-program itu adalah bertaraf profesional ya. So tak perlu risau, tak perlu gusar tentang akreditasi. Okey. Untuk seterusnya saya beralih kepada Dr. Noor. Saya rasa Dr. Noor daripada tadi lagi dah tak sabar lagi. Saya nak tanya satu soalan yang ini saya rasa soalan favourite lah. Jadi kalau kita cerita pasal program akademik, mesti soalan ni yang akan menjadi soalan utama yang berlega-lega di minda adik-adik pelajar, ibu bapa. Kalau kita ambil kursus ni ataupun kalau kita belajar program ni, esok-esok nak kerja apa? Jadi saya nak minta Dr. Noor untuk bagi pencerahan sedikit berkenaan dengan skop kerja ataupun peluang-peluang pekerjaan bagi graduan untuk program-program akademik yang ditawarkan di FBKT. Okay, terima kasih Dr. Aini atas soalan ni. Actually soalan ni adalah soalan yang sangat famous. Bila kita buat promosi, soalan ni sering ditanyakan oleh either ibu bapa ataupun bakal mahasiswa itu sendiri. Okay, untuk kerjaya sebenarnya suka untuk saya bahagikan kepada beberapa bahagian. Kerjaya sebenarnya untuk pelajar-pelajar boleh bekerja dalam bidang di bawah government ataupun badan berkanun.
Yang kedua adalah pelajar boleh bekerja di bawah industri. Dan yang ketiga, pelajar boleh bekerja sebagai freelance. Okey, secara generalnya, untuk teknologi seperti yang Dr. Mahani dah explain, Dr. Aini dah explain tadi, kita as a technologist, you boleh bekerja as a technologist dalam banyak bidang sebenarnya. Sebagai contoh, you boleh jadi secara general pegawai sains, pegawai kawalan kualiti, pegawai teknikal dan juga eksekutif untuk SRD dan juga mana-mana industri yang melibatkan you punya course. Dan secara khususnya, sebagai contoh untuk teknologi bioindustri, you boleh jadi sebagai microbiologist, agronomist, bioteknologis dan juga manakala untuk bahan, you boleh jadi sebagai executive for analyzing failure, boleh jadi juga pengujian produk, eksekutif untuk pengujian produk dan banyak juga sebenarnya benda-benda lain yang dalam bidang yang you akan ambil. Dan manakala untuk teknologi sumber hutan, you boleh jadi sebagai eksekutif untuk produk kayu, you boleh jadi sebagai eksekutif untuk pengeluaran komposit kayu. Dan kelebihan bila you register di bawah program kita adalah Entrepreneur University. So bila Entrepreneur University, you didedahkan dengan entrepreneur, keusahawanan. Maksudnya kat situ, whatever field yang you ambil, you boleh jadi usahawan. Sebagai contoh, untuk teknologi bioindustri, you boleh jadi usahawan untuk produk yang berasaskan biologi dan agro. Manakala untuk teknologi bahan, you boleh jadi usahawan produk yang berasaskan logam, seramik, polimer atau komposit. Sebagai contoh, kalau logam, you boleh jadi as a welder. Dan untuk teknologi sumber hutan, you boleh jadi usahawan produk yang berasaskan kayu, kertas dan komposit. Maksudnya kat sini, setiap apa bidang yang you ambil, you akan ada spesifik khas untuk you punya cabang kerja ataupun secara general pun you boleh masuk sebab you ada specialist technologies kat situ. Thank you. So saya rasa agak detail tu penerangan daripada Dr. Noor. Jadi kita dapat lihat peluang kerja memang terbuka luas dalam pelbagai sektor, swasta ataupun di industri ataupun dalam sektor awam. Dan sekiranya tidak minat untuk bekerja dengan majikan, boleh juga bekerja sendiri menjadi usahawan berasaskan teknologi. Jadi tapi mungkin masih ada yang belum berpuas hati lagi dengar daripada penerangan daripada Dr. Noor. Apa kata kita dengar satu perkongsian daripada alumni kita sendiri. Kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syahidah binti Adnan, alumni SCP batch yang keempat. Jadi pada hari ini saya just nak share sedikit berkenaan dengan pengalaman saya sepanjang bergelar pelajar teknologi bahan. So basically apa yang you akan belajar bila you join program teknologi bahan ialah berkenaan dengan polymer, komposit, semiconductor, agro waste materials dan juga metal. So you akan belajar regarding dia punya manufacturing process, dia punya raw materials, dia punya properties, dia punya applications. And untuk you lebih nampak berkenaan dengan setiap proses dan juga application ni, you akan di-expose dengan field trip. So nanti bila you dah join program teknologi bahan ni kan, you akan pergi field trip lah. Field trip ke company-company yang quite well known lah dekat Malaysia ni. So once you dah graduate daripada program SCB ni, you mesti fikirkan apa nak jadi apa lepas dah graduate ni kan. So don't worry, kita punya main career after kita dah finish kita punya study is actually engineer. You boleh venture into QA engineer ke, R&D engineer ke, process engineer ke. So basically untuk sekarang ni saya alhamdulillah telah ditawarkan untuk menjadi seorang R&D executive dekat Top Glove. Saya nak share sedikit lah berkenaan dengan job scope R&D executive ni. So basically saya diberikan satu projek
So I diberikan project, but then I need to design saya punya lab work lah. So dia sama je proses macam kita buat FYP, but cuma bezanya bila you dah berada di industri ni, you kena buat dalam scale yang besar, which is in production scale lah. So once kita dah ada project, you kena buatlah quotation untuk purchase raw materials, and then you kena evaluate the raw materials, and then you kena run lah lab work tu untuk you tahu the correct procedure. You nak tahu dia punya macam maybe ada masalah ke time campur tu campur ni kan. So sama je macam FYP. And then after you punya lab work tu dah approve, you kena buat trial run. Trial run ni sebelum you marketkan you punya produk lah dekat marketing, dekat market kan. So you kena buat trial run, and after dah approve dia punya trial run tu in terms of inspection semua lulus semua, and then you bolehlah buat you punya produk tu in production scale, and then you boleh marketkan you punya produk tu. So don't worry, orang macam fikir kan, lepas dah graduate daripada teknologi bahan punya course ni nak jadi apa. So don't worry, you punya market career tu luas, so jangan risau. Okay, so good luck. Okey, itu dia, kita sudah dengar ya perkongsian daripada alumni kita bagi program teknologi bahan yang kini bekerja di Top Glove sebagai R&D executive. Jadi kalau kita lihat daripada video tadi, kita dapat lihat pelajar telah dapat mengaplikasikan pengetahuan dan juga skill yang dipelajari semasa di fakulti lah. Jadi ini membawa saya kepada soalan seterusnya. Saya nak tanya Dr. Mahani, dari segi the design, the curriculum design, okay, struktur kurikulumnya, bagaimanakah bagaimanakah bentuk kurikulum untuk program-program akademik yang ditawarkan di FBKT, dan bagaimanakah dia direka untuk memastikan yang program akademik di FBKT ni sentiasa relevan dengan kehendak industri pada masa kini lah. Okay, mungkin Dr. Mahani boleh share sikit dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan curriculum structure untuk program-program akademik di FBKT. Okay, terima kasih Dr. Aini. Okay, di atas soalan tersebut, semestinya bakal-bakal mahasiswa atau penonton ingin mengetahui apakah teras-teras utama yang terdapat dalam struktur kami. Tapi sebelum tu saya nak menerangkan berkenaan dengan secara am untuk struktur program-program ke semua program kami yang 3 program sarjana muda tersebut. Pertama, tempoh bagi semua program sarjana muda kami adalah 4 tahun, yang mana latihan industri berada di semester akhir, yang ini memberi kelebihan kepada kepada graduan kami supaya bila dia dah habis dia terus boleh diambil bekerja lah untuk meneruskan karier dia. Dan kemudian kami letakkan juga projek penyelidikan sebanyak 6 kredit, dan kelebihan kami juga ada setiap program mempunyai kredit minimum yang telah ditetapkan LMQA sebanyak 120. Jadi setiap semester tu pelajar tidak perlu dibebani oleh kredit-kredit yang banyaklah pada setiap semester. Kemudian untuk praktikal, dari segi praktikal, dalam reka bentuk program kami, praktikal adalah selari dengan teori. Bermaksud pelajar akan akan berada di kuliah, kemudian pada minggu hadapan akan dilakukan amali. Jadi pelajar akan terus didedahkan kepada praktikal. Okey, dan dari segi reka bentuk struktur program kami juga, kami mempunyai sekurang-kurangnya 50% amali dekat situ. Okey, yang ini merupakan requirement kepada badan profesional itu MBOT lah. Okey, kemudian kami mempunyai sekurang-kurangnya 72% jumlah kredit adalah komponen teknologi. Jadi jangan risau kepada bakal-bakal mahasiswa, kerana teknologi yang apa yang kami dedahkan di dalam
kurikulum adalah teknologi-teknologi yang terkini. Dan juga kelebihan untuk menjadi mahasiswa UMK ni adalah kursus bahasa asing, pelajar diwajibkan untuk ambil bahasa asing sebanyak 4 kredit. Contoh-contoh bahasa asing yang yang ditawarkan adalah bahasa Mandarin, Jepun, bahasa Thai, Arab dan banyak-banyak lagi bahasa asing yang ditawarkan. Dan kemudian disebabkan oleh UMK ni adalah merupakan universiti keusahawanan, jadi pelajar perlu mengambil sebanyak 12 kredit untuk kursus keusahawanan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan teras-teras yang ada dalam reka bentuk program kami. Yang pertama kita tengok teknologi bioindustri. Okey, teknologi bioindustri ni sebenarnya mempunyai 5 teras utama. Okey, yang pertama adalah bioteknologi. Okey, pelajar akan diterapkan dengan teknologi terkini pada bioteknologi ni. Kemudian teknologi makanan. Okey, kemudian teknologi mikrob. Okey, kemudian 4 adalah teknologi bioproses dan kemudian pelajar akan didedahkan juga dengan pembangunan bioproduct. Macam mana nak menghasilkan satu produk pharmaceutical ataupun nak hasilkan satu produk makanan okey, yang safe ataupun yang sustain untuk masa hadapan. Okey, jadi kalau kata pelajar tu terlibat dengan mikrob ataupun bahan bio. Kalau kita tengok dekat skrin ni dia ada mikrob, berbagai jenis mikrob. Kemudian pelajar akan didedahkan macam mana nak proses bahan bio ni. Okey, ataupun kita kenali sebagai bioproses lah. Kemudian pelajar juga didedahkan kepada macam mana nak bangunkan bioproduk itu. Jadi kadang ada juga pelajar yang berjaya menghasilkan bioproduk walaupun semasa projek penyelidikan tersebut. Okey. Yang kedua adalah sarjana muda sains gunaan teknologi bahan. Okay, sarjana muda teknologi bahan ni mempunyai 6 teras utama. Yang pertama adalah logam. Bila kita kata logam ni metal lah. Okay. Seramik, polimer, plastik ataupun plastik, 4 komposit, 5 semikonduktor dan yang keenam adalah nanoteknologi. Okay, untuk teknologi bahan ni, pelajar akan diterapkan dengan macam mana kita nak pelajar diterapkan dengan properties ataupun sifat-sifat ataupun struktur di dalam logam, seramik, polimer ataupun plastik ataupun komposit. Okey, kemudian dia akan proses menjadi satu produk. Okey, dalam skrin ni saya tunjukkan adalah menghasilkan sebuah kereta. Okey, yang ni kereta yang barulah yang keluar daripada Pro 2. Okey, sebenarnya dalam satu kereta tu kita perlukan seorang material scientist yang untuk menghasilkan badan kereta yang baik, yang tahan, yang mempunyai kekuatan yang tinggi. Okey, yang ni adalah untuk teknologi bahan. Yang seterusnya untuk sumber hutan. Okey, bila kita kata sumber hutan ni mestilah kita kena buat dia lebih kepada hijau-hijau kan. Jadi disebabkan oleh Malaysia ni kaya dengan hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai, hutan gunung. Jadi terbitlah satu program yang direka bentuk sebagai namanya adalah sumber hutan. Okey, sumber hutan ni mempunyai 5 teras utama, iaitu pelajar akan diterapkan dengan struktur-struktur ataupun pengecaman ataupun anatomi bagi kayu, bukan kayu. Kemudian pelajar juga didedahkan dengan penuaian hutan, pemprosesan kayu. Macam mana kita nak proses kayu dengan bukan kayu tu supaya menjadi satu produk. That's why teras yang kelima adalah macam mana kita nak develop satu produk ataupun macam mana kita nak kita nak reka bentuk ataupun design salah satu produk tersebut. Jadi kalau kita tengok ketiga-tiga program ni sebenarnya dia dia menghasilkan at the end pengajian tu pelajar sehingga menghasilkan produk. Seperti yang Dr. Nur Fadilah bagi tahu tadi, dia ada menghasilkan graduan boleh bekerja sebagai usahawan. Yang inilah yang kita nak trap student kita supaya menjadi usahawan, dan bila menjadi usahawan tu dia akan memberi kerja kepada orang-orang lain di luar sana. Okay. So bukan setakat usahawan biasalah, menjadi usahawan
yang berasaskan teknologi. Ya. Okay, jadi saya rasa begitu menarik sekali perkongsian daripada Dr. Mahani tadi. Ramai yang rasanya warga Facebook yang menonton, ibu bapa terutamanya dan juga pelajar-pelajar mungkin tertanya-tanya, apakah kalau nak masuk program ke FBKT ni, apakah syarat kemasukannya? Okey, untuk syarat kemasukan, kita sebenarnya dibahagi kepada dua, syarat kemasukan am dan syarat kemasukan khas. Okey, untuk syarat kemasukan am untuk semua pelajar UMK, muat mestilah band 2.0 lah. Okey, saya akan terangkan dekat sini seperti saya akan terangkan dekat sini syarat kemasukan khas bagi semua program FBKT. Okey, kami membuka peluang kepada semua lepasan iaitu STPM, lepasan matrikulasi, STAM dan diploma. Okey, untuk STPM, pelajar perlu mendapat minimum PNGK 2.0. Dengan kami buka juga untuk STPM Sains dan STPM Sastera. Di skrin ni kami tak letakkanlah sebab terlampau panjang dia punya syarat tu. Jadi mungkin bakal mahasiswa boleh melayari laman web kami lah, fbkt.umk.edu.my. Kemudian untuk matrikulasi ataupun asasi, pelajar perlu mendapat minimum 2.0, mendapat sekurang-kurangnya grade C pada peringkat matrik ataupun dalam mana-mana satu mata pelajaran, mathematics, bio, physics, chemistry, computer science dan basic engineering. Okay. Kemudian apa yang istimewanya untuk program ini, kami buka juga kepada pelajar lepasan STAM, STAM. Okay. Pelajar perlu mendapat minimum pangkat jahit. Okay. Kemudian mendapat minimum grade D pada peringkat SPM dalam mana-mana satu pelajaran berikut iaitu biology, physics, chemistry dengan additional maths. Dan akhir sekali kita buka kepada pelajar diploma. Okay, pelajar diploma mesti mendapat 2.50, memiliki diploma dalam bidang berkaitan dari institusi yang diiktiraf oleh kerajaan, MQA dan serta diperakukan oleh Senat UMK. Okay. So tadi kita dapat lihatnya syarat-syarat kemasukan untuk program akademik di UMK, dan saya rasa syarat ni sebenarnya agak istimewa berbanding dengan syarat kemasukan bagi program-program akademik di fakulti ataupun di universiti lain lah, kerana kami kalau anda dapat lihat kita cuba memberi peluang kepada pelajar-pelajar selain daripada pelajar sains, mungkin pelajar-pelajar yang mungkin sebelum di peringkat SPM mereka ada background sains, tapi di peringkat STPM mereka beralih kepada sastra dan ingin kembali kepada bidang sains. Jadi kita buka peluang ini kepada pelajar-pelajar dalam kategori inilah. Dan juga tadi saya lihat kita ada juga buka peluang bagi pelajar lepasan diploma. Jadi hari ini pun kita ada tetamu yang menonton daripada Politeknik juga. Mungkin mereka tertanya-tanya, kalau bagi pelajar lepasan diploma ni, sebab dia orang ni dah 2 ataupun 3 tahun dah di college kan, di poli. Jadi kalau bagi pelajar lepasan diploma ni, adakah terdapat keistimewaan ataupun sebarang pengecualian kredit ataupun transfer kredit lah yang membolehkan pelajar ni mungkin habis lebih awal atau macam mana? Okey, untuk pengecualian kredit memang kami pelajar tersebut dibenarkanlah untuk pelajar diploma. Sebenarnya kami pernah berbincang dengan pengurusan tertinggi Politeknik. Kami mengadakan satu perbincangan berkenaan dengan kesetaraan silibus bersama dengan pengurusan tertinggi Politeknik. Okey. Bila kami buat kesetaraan silibus tersebut, pelajar-pelajar dapat mengecualikan kredit tu sebanyak 15 kredit. Jadi ini akan memberikan lebih kurang 1 semester lah. Jadi sekiranya pelajar dapat pengecualian itu sehingga 15 kredit, jadi pelajar di sini dapat memendekkan semester pengajian dia. Jadi ada juga pelajar diploma kita yang berada di FBKT sekarang dapat mengurangkan semester sehingga 3 tahun setengah.
Jadi ini adalah merupakan satu kelebihan lah kepada pelajar-pelajar diploma untuk memasuki bidang ataupun program di FBKT. Maksudnya mereka dapat tamatkan pengajian lebih awal lah. Okay, so ini saya rasa memang sangat-sangat menarik lah. Dan sebenarnya tadi daripada penerangan Dr. Mahani tadi tu, kita banyak sebenarnya flow of information, syarat kemasukan, struktur kurikulum. Jadi mungkin ada yang terlepas, tapi jangan risau. Boleh sentiasa maklumat-maklumat ni memang ada ya dalam laman web kami. Jadi boleh layari laman web FBKT di www.fbkt.umk.edu.my, dan juga kita ada Facebook Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi, dan juga Instagram FBKT UMK. Jadi boleh jemput untuk layari website, Facebook dan juga IG kami untuk maklumat lanjut. Dan sekiranya pun ada soalan, kita sebenarnya di online kita ada pensyarah-pensyarah yang standby ya untuk menjawab soalan sekiranya ada sebarang pertanyaan daripada penonton pada hari inilah. Sekiranya kami tak dapat jawab di sini, ada di online pun kita ada staff-staff akademik yang dah standby bersedia untuk menjawab persoalan anda. Okey, tadi kita dah panjang lebar berkenaan dengan akademik dari kurikulumnya, syarat kemasukannya. Jadi of course lah di fakulti ni kita bukanlah 100% akademik. So of course kita ada juga program-program pelajar, program-program kurikulum untuk mengasah soft skill para pelajar. Jadi saya nak jemput Dr. Nur Fadilah untuk kongsikan sedikit tentang aktiviti-aktiviti pelajar yang terdapat di Fakulti FBKT. Silakan Dr. Nur. Okey, terima kasih banyak Dr. Aini. Okey, untuk aktiviti sebenarnya kita ada life need to be balanced. Maksudnya you tak perlu masuk kelas 100%. Ada juga pembahagian untuk aktiviti-aktiviti luar. Tapi kat sini macam kita ada juga aktiviti yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran. Contohnya adalah amali. Okey, bila you buat lab macam seperti yang Dr. Mahani cakap tadi, lebih kurang dalam 50% dalam kita punya pelajaran akan ada amali. So daripada input yang you dapat daripada kelas, you akan aplikasikan di dalam lab. Okey, yang lab tu sebenarnya kita ada it's very high punya machine dekat kita punya campus, dan you akan guna directly dalam group ataupun by your own self. You akan conduct lab tu sendiri dan you akan tengok apa dia punya performance, apa dia punya properties, apa semua kan. And then yang second one is you ada juga lawatan lapangan. Okey, lawatan lapangan kalau saya ambil contoh sebagai kalau you di bawah program teknologi hutan, of course you nak tengok the real situation, the real hutan. Okey, bila you tengok the real hutan, maksudnya you akan masuk, pensyarah akan bawa you ke dalam hutan untuk ukur diameter kayu ataupun tengok dia punya daun-daun macam tu. So that's the basic thing yang you perlu buat. You akan buat. Dan juga akan ada juga lawatan industri seperti alumni you cakap tadi. Bila you pergi ke lawatan industri, basically lawatan industri adalah di bawah subjek yang pada semester tersebut lah. Okay, kita akan gabungkan dalam 2-3 subjek. Kita akan bawa mahasiswa ni ke industri. Okay, dalam tu you akan tengok macam mana penghasilan daripada basic thing, daripada benda asas hingga kepada production. Okay, so daripada situ juga you boleh, sebenarnya kita nak buka you punya minda dan mata untuk lihat sebenarnya kita belajar ni nak jadi apa. So itu important lah kenapa kita buat lawatan industri. Dan kita ada juga mini project. Okay, mini project ni mean that kalau dalam satu subjek tu you akan diberi satu task, sama ada secara individu ataupun berkumpulan, you akan buat benda tu. Sebenarnya mini project yang buat tu adalah lab scale, tapi bila dekat luar benda tu adalah industri punya scale, tapi kita kecilkan skop lah. So and then kita ada juga pembentangan. Yang pembentangan ni adalah soft skill. Kita nak hasilkan pelajar yang very high soft skill, sebab yang ni adalah sangat-sangat diperlukan. Sebab masalah pelajar sekarang adalah mereka punya banyak ilmu, pointer sangat tinggi, tapi bila datang bab soft skill adalah sangat kurang. So kita terapkan kat sini berkenaan dengan soft skill. So bila pembentangan ni ada you pergi ke lapangan ataupun you pergi ke industri, you akan ada buat pembentangan. Okay, the second one yang kita akan buat adalah aktiviti kelab pelajar.
Okay, aktiviti kelab pelajar ni adalah aktiviti yang pelajar sendiri cadangkan. Yang ni adalah di luar daripada pengajian. Maksudnya you tak perlu bawa buku ke nak study kat sana, tak. Okey, yang ni kita ada tiga kelab. Okey, satu kelab InnoBiotech, yang ni bawah bioindustri, kelab Matek, yang ni bawah materials, dan kelab Kagre di bawah sumber hutan. Seperti yang you tengok kat sini, so aktiviti yang dilakukan adalah aktiviti bebas tapi berjadual lah. So di bawah pengawasan pensyarah. So yang ni adalah untuk you punya your own self. Maksudnya you punya keyakinan diri, you punya soft skill, sebab kita ada juga leadership kat sini kita nak lahirkan. Okay, dan seterusnya yang ni adalah sangat-sangat ditunggu oleh pelajar. Yang ni adalah mobility. Okay, mobility pelajar ni adalah program khas kita yang mana kita hantar pelajar ke luar negara, bukan ke luar negeri tapi ke luar negara. Okey, yang ni sebab kita ada collaboration dengan universiti-universiti luar seperti Universitas Gajah Mada Indonesia, Prince of Songkla University Thailand, University of Seoul South Korea. Yang ni peminat-peminat Korea bolehlah kan, tapi tengok pada kriteria kita jugalah. Okey, Miyazaki University Japan, King Mongkut University Thailand, dan yang terbaru adalah Telkom University Indonesia. Okay, pelajar-pelajar ni dihantar pada semester pendek, basically dalam 4 minggu hingga 8 minggu lah yang ni, dan dia tiada kredit. Kita tak kecuali kredit lah, tapi insyaAllah dalam masa depan mungkin kita boleh bawa kredit untuk mereka belajar kat sana. So kat sini pelajar-pelajar akan satu orang cakap sambil menyelam minum air. So memanglah you pergi sana, you tengok akan environment luar lah, luar negara. Tapi apa yang kita nak lahirkan kat sini adalah you buka minda apa yang universiti luar buat. Apa input yang you boleh dapat dan apa yang you boleh share dengan kawan-kawan. Sebab yang ni adalah terhadlah, bukan semua pelajar boleh pergi. It depend pada keperluan yang kita, keperluan ataupun kehendak berapa universiti tu nak. Dan akhir sekali adalah yang ini adalah special. Okey, yang ini adalah CJ Professional. Okey, CJ Professional tu kita tawarkan kepada pelajar sijil yang sangat mahal. Which mean that kalau sebelum ni kita buat adalah CJ Professional C-Suite. Which mean that CJ tu berharga dalam 4,000 hingga 5,000, tapi kita bagi kepada pelajar dan khusus adalah selama seminggu atau 2 minggu. Sebenarnya yang ni adalah di bawah bajet KPT lah. Tapi apa yang mahalnya kat sini ialah you ada wow factor. Bila you dapat sijil tu, sebenarnya bila you nak apply kerja akan memudahkan lah. Sebab ada juga senior sebelum ni, dia kerja kat situ sebagai intern. Tapi bila dia habis je dapat, maksudnya habis kursus dan lulus, dapat special cert tu, then dia ditawarkan terus bekerja di bawah company tersebut, dan gaji permulaan adalah melebihi daripada maksudnya gaji biasa. Maksudnya 3,000 ke atas. That's wow factor yang you boleh dapat lah untuk aktiviti pelajar. Yang tu lah aktiviti pelajar yang kita offer di fakulti dan juga universiti lah. Okay, so saya rasa kita boleh nampak ya sekarang ni pembelajaran bukan berlaku secara konvensional. Ada pembelajaran masih berlaku di kuliah dan juga di industri, dan juga ada program-program ekstra yang kita tawarkan untuk mengasah soft skill pelajar lah. Jadi mungkin ada yang agak risau dengan lokasi kita di Jeli. Dia kata mungkin dah ambil program di FBKT akan kekal di Jeli selama 3 atau 4 tahun. So sebenarnya tidak sedemikian lah. Jadi kita corak pembelajaran sekarang lebih fleksibel ya, di mana ada tadi macam Dr. Noor terangkan, kita ada lawatan industri, kita ada projek-projek di luar, dan juga ada mobiliti antarabangsa juga. Saya rasa ini adalah satu peluang yang perlu diambil lah untuk bakal-bakal mahasiswa kita. Okay, kita boleh nampak ya di sini fakulti begitu committed lah untuk menyediakan satu program akademik yang seimbang dan menyeluruh dari segi akademiknya, dari segi technical skillnya, dan juga dari segi soft skillnya. Okay, jadi dengan kurikulum yang didesain dan begitu rupa. Jadi saya ingin ajukan soalan lah pada Dr. Noor. Ni pun soalan yang agak hot juga.
Saya selalu bagi soalan yang hot-hot je dekat Dr. Noor ni. Jadi kalau dari segi kebolehpasaran graduan, okay, mungkin tertanya apa tu kebolehpasaran graduan. Kebolehpasaran graduan ni kalau kita cakap bahasa simpelnya, Bekerja. pasaran apa setakat mana kita punya graduan kita ni bekerja, mendapat pekerjaan selepas menamatkan pengajian. Jadi kalau di FBKT, berapakah kadar graduate employability yang dicatatkan, Dr. Noor? Okay, untuk alhamdulillah kita pada tahun lepas, actually graduate employability ni kita accumulate dia, hasil dia adalah pelajar yang telah habis belajar. So daripada situ kita detect berapa persen pelajar yang pelajar yang sudah bekerja. Okey, alhamdulillah kita pada tahun 2020, sekarang kita tahun 2021 tapi pelajar yang lepas, okay, kita mendapat 91.7%. Okey, alhamdulillah untuk data tersebut, dan 91.7% ni adalah daripada golongan pelajar yang bekerja, sama ada bekerja dalam apa jua bidang, okey, government ataupun industri, okey, dan juga menunggu penempatan kerja yang dah dapat offer tapi nak tunggu nak pergi kerja, okey, dan meningkatkan kemahiran. Yang meningkatkan kemahiran ni sebenarnya banyak kemahiran-kemahiran yang di-offer oleh kementerian. So pelajar attend itu dan jadi intern, attend kursus tu dan jadi intern. Intern tu dalam masa mungkin 6 bulan ataupun setahun. So kat situ bila intern, pelajar setelah diberi allowance, so kita letak kat situ dia dah bekerja, menghasilkan wang. Okay. And then melanjutkan pengajian. Yang ni alhamdulillah untuk tahun lepas walaupun baru je habis belajar tapi terus sambung belajar. Okay, ramai saya rasa dalam 16 orang dan mungkin akan meningkatlah dari semasa ke semasa. Dan alhamdulillah juga untuk program-program kita, teknologi bahan, teknologi bioindustri dan teknologi sumber hutan, kita punya graduate employability adalah tinggi, maksudnya 70% ke atas. Yang ni adalah mencapai kita punya aim lah, alhamdulillah on that sebab kita nak hasilkan pelajar yang needed in industry. Sebab kita dapat pelajar ni daripada, contoh cakap, daripada batu yang tak ada value, tak ada apa, tapi kita gilap dia jadi permata. So at the end you boleh bekerja. Okey. Dan juga untuk kita tingkatkan GE ni, kita ada program-program yang kita buat daripada fakulti ataupun daripada pihak universiti itu sendiri. Okey, sebagai contoh, kalau daripada pihak universiti setiap semester dia dah ada map dah. Okey, contoh untuk setiap tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun empat, apa pelajar perlu buat untuk meningkatkan dia punya soft skill. Sebab soft skill yang saya cakap tadi, soft skill adalah sangat penting. Yang akademik tu, yang tu adalah tanggungjawab you, pelajar dan juga pensyarah lah. Okey, tapi yang soft skill tu kita bagi. Kita memang selalu bagi. Sebagai contoh, pada tahun pertama kita lengkapkan mereka dengan LinkedIn. Maksudnya pelajar perlu tahu apa basic LinkedIn, apa nak bubuh dalam tu, sebab yang tu adalah data kita untuk kita guna pada tahun keempat nanti. Okay. Dan juga pada tahun kedua, ketiga kita jemput juga, kita ada juga CEO Talk. CEO Talk ni maksudnya kita panggil daripada industri, okay, panggil wakil-wakil industri, CEO ataupun orang-orang atas lah untuk share apa experience kerja, apa industri nak daripada pelajar tu. So daripada kat situ macam saya cakap, dia akan buka minda kita apa yang you nak kerja nanti. Okay, nampaknya alhamdulillah kita boleh tengok lebih daripada 90% ya. Kadar GE untuk fakulti, dan ini sebenarnya data yang diambil lebih kurang 3 ke 6 bulan selepas tamat pengajian, dan sebenarnya datanya ada semakin meningkat, dia bukan statik. Cuma kita tunjukkan data yang 3 ke 6 bulan lah. Okay, dan kita nampak fakulti dan juga pihak universiti begitu committed menyediakan pelbagai inisiatif untuk memastikan yang graduan kita ni ada lebih terbuka mindanya kepada kehendak dan keperluan industri pada masa sekarang lah. Jadi mungkin kita pun banyak dah bercakap. Kita tonton, kita ada lagi perkongsian video juga daripada alumni kita. Jadi kita tonton video yang telah disediakan. Assalamualaikum, hai. Nama saya Muhammad Rizwan bin Muhammad Zain. Bagi yang belum mengenali saya lah, saya alumni Universiti Malaysia Kelantan dalam jurusan Teknologi Bioindustri.
dan sekarang ni sedang menjalani program protege kerjasama antara kerajaan dan juga industri di Pharmaniaga Life Science yang seperti yang sedia maklum sedang giat untuk mengeluarkan vaksin COVID-19 lah sekarang ni. Saya mula masuk ke Universiti Malaysia Kelantan pada tahun 2017 dan tamat pengajian pada 2020 lah, tahun lepas. Dan saya terpanggil untuk buat video ni kerana saya pasti, saya yakin di luar sana bakal-bakal mahasiswa mungkin mereka tertanya-tanya apakah itu teknologi bioindustri. Sebagai alumni Universiti Malaysia Kelantan, mungkin saya tak boleh nak explain secara saintifik ataupun detail berkenaan apakah itu teknologi bioindustri, tapi saya mungkin boleh kongsikan tentang apa yang saya pernah belajar dan juga apa dia cabang-cabang kerjaya yang saya lihat selepas daripada saya bergraduasi. Okey, sewaktu saya belajar dahulu, apa yang saya didedahkan ataupun apa yang saya belajar menerusi semester saya, banyak yang belajar berkenaan dengan HACCP, belajar berkenaan dengan GMP, Quality Assurance, Quality Control, Fermentations, Microbiologies dan sebagainya. Dan apa cabang yang boleh kita kaitkan berkenaan dengan teknologi industri ini kepada industri yang sebenar. Tengok kepada title teknologi bioindustri, kita sememangnya sangat rapat dengan manufacturing of bio lah, sebagai contoh food, biopharmaceuticals dan sebagainya. Dan cabang-cabang department yang boleh kita masuk adalah, sebagai contoh, kita boleh masuk kepada productions department, kita boleh masuk kepada quality assurance, kita boleh masuk kepada microbiologists di quality control, kita juga boleh masuk kepada environment. Tapi itu semua bergantung kepada apa yang kita fokuskan sewaktu kita belajar. Jadi adakah anda orang yang meminati ataupun orang yang minati bidang industri dan ingin tahu apakah itu teknologi bioindustri secara lebih dalam lagi? Ayuh sama-sama daftar teknologi bioindustri di Universiti Malaysia Kelantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, alumni Universiti Malaysia Kelantan, kampus Jeli dan juga alumni Teknologi Sumber Hutan SEH. Sekarang saya bekerja di Steelcase Office Solution KL sebagai Product Graphic Analyst. Pada pendapat saya, pengalaman belajar di UMK kampus Jeli terutamanya sangatlah menarik kerana kedudukan kampus itu sendiri yang sangat strategik, dikelilingi oleh hutan hijau, sejuk dan sangat menenangkan untuk para pelajar. Dan yang paling bestnya, asrama, fakulti dan juga kafe saling berdekatan antara satu sama lain, which is sangat convenient untuk para pelajar bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Okey, kalau nak cerita pengalaman saya belajar dalam kos teknologi sumber hutan SH itu sendiri, bagi saya kos ini sangatlah menarik, sangatlah bagus sebab kos ni merangkumi aspek yang menyeluruh dari upstream hinggalah ke downstream. Ilmu yang kita dapat dalam kos ini juga ilmu dari segi teori dan juga praktikal sangatlah balance yang kita takkan dapat dekat tempat lain. SH ni juga mewujudkan satu perasaan cintakan alam sekitar, cintakan nature, cintakan hutan dalam diri pelajar, which is sangatlah bagus. Okey, tu dia kita saksikan tadi perkongsian daripada alumni daripada program teknologi bioindustri dan juga teknologi sumber hutan lah. Dan kita begitu berbangga sekali kita ada alumni yang nampaknya terlibat secara langsung dalam penghasilan vaksin COVID-19 yang gitu hot dah sekarang ni kan, topik hot dekat negara kita sekarang ni. Jadi kalau ada sebarang soalan boleh ajukan drop saja soalan anda di ruangan komen di Facebook. Kita akan cuba jawab soalan-soalan, persoalan yang diutarakan
Dan juga ada, macam saya maklumkan tadi, kita ada juga panel-panel yang telah bersedia secara online untuk menjawab segala persoalan yang berlega-lega di minda penonton, warga penonton di Facebook pada pagi ini. Dan kita juga telah tiba, tadi saya dah maklumkan berkenaan dengan kuis. Okay. Saya akan share soalan-soalan untuk kuis bagi sesi perkongsian kita pada hari inilah. Okay, ada 5 soalan kuis semuanya. Okay, untuk soalan yang pertama, berapakah bilangan program sarjana muda yang ditawarkan di UMK? Okay, soalan telah dipinkan di skrin ya. Berapakah bilangan program sarjana muda yang ditawarkan di UMK? Dan soalan kuis yang kedua, di manakah lokasi terletaknya Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi? Okay, di manakah lokasi terletaknya FBKT? Dan soalan yang ketiga, berapakah bilangan program akademik yang ditawarkan di FBKT? Okay, berapakah bilangan program akademik yang ditawarkan oleh FBKT? Dan soalan yang keempat, pada tahun bilakah FBKT mula beroperasi? Pada tahun bilakah FBKT mula beroperasi? Dan soalan yang terakhir, soalan yang kelima, namakan badan profesional yang mengiktiraf program akademik di FBKT. So, namakan namakan badan profesional yang mengiktiraf program akademik di FBKT. Jadi semua jawapan pada soalan kuis ni kita dah ada tadi, kita kongsikan sepanjang sesi kita tadi. Boleh jawab dan jangan lupa ya, cara untuk menjawab soalan kuis, hanya perlu tulis jawapan di ruangan komen, masukkan nombor soalan, masukkan jawapan dan jangan lupa masukkan hashtag We Are UMK Family, hashtag Road to UMK. Dah ada sediakan di skrin contoh jawapan. Jadi cepat-cepat jawab soalan ni kerana hadiah menarik disediakan oleh pihak penganjur. Yang akan dihubungi oleh pihak penganjur lah. Jangan datang claim dengan fakulti pula. Okay? Sebab ini pihak penganjur yang dah janji nak bagi hadiah untuk kuis ni lah. Okay, dan kalau ada soalan mungkin boleh diajukan untuk kita sama-sama. Jadi kalau tak ada soalan sekarang tak apa, tak ada masalah. Jadi boleh kami sentiasa bersedia untuk menjawab setiap persoalan yang bermain di minda anda semua. Mungkin hari ini mungkin terlalu banyak informasi yang kita sediakan. Jadi mungkin perlukan masa untuk meneliti semua informasi-informasi yang telah di-share dan telah dikongsi bersama dengan panel-panel tadi. Jadi boleh terus layari ke website kami www.fbkt.umk.edu.my ataupun ke laman Facebook kami Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi, dan juga boleh jenguk-jenguk ke IG kami ya, FBKT UMK. Okay, boleh tinggalkan komen, boleh like, boleh share kerana kami sentiasa memuat naik maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan program-program akademik dan juga aktiviti-aktiviti yang kami jalankan di fakulti lah. Okay. Sebelum kita mengakhiri session kita pada hari inilah, sesi perkongsian kita pada hari ini. Jadi saya nak bagi peluang pada Dr. Mahani selaku timbalan dekan dan seterusnya mewakili pihak fakulti lah. Mungkin ada sepatah dua kata ataupun pesanan ataupun nak tegaskan kenapa adik-adik mahasiswa, bakal-bakal mahasiswa dan mahasiswi kita, mengapa mereka perlu memilih program-program akademik di FBKT dan menjadi sebahagian daripada keluarga besar FBKT. Silakan Dr. Mahani. Okey, terima kasih Dr. Aini sebelum tu. Okey, kenapa bakal-bakal mahasiswa perlu memilih program-program kami di FBKT? Seperti yang kita dah bincang sebelum ni, program-program kami ni mempunyai
kebolehpasaran yang tinggi iaitu 91%. Ini merupakan wow factor yang sangat menariklah untuk ditawarkan kepada pelajar. Kemudian kalau kita tengok reka bentuk seperti yang saya terangkan tadi, reka bentuk struktur kami pun adalah mengikut kehendak industri. Jadi sebab itulah graduan-graduan kami diterima oleh industri. Dan yang ketiga, kami juga menawarkan seperti Dr. Nur Fadilah tadi menerangkan tentang sijil profesional. Jadi sijil profesional ni adalah merupakan satu kelebihan lah, menjadi satu kelebihan kepada semua pelajar di FBKT. Oleh itu saya menyerulah dari pihak fakulti, semua warga FBKT kepada bakal-bakal mahasiswa, jadilah sebahagian daripada keluarga besar FBKT lah, dan kami sangat mengalu-ngalukan kedatangan bakal-bakal mahasiswa ke FBKT di UMK Kampus Jeli. Okey. Oh, dan mungkin kita ada tertinggal satu poin tadi berkenaan dengan saya rasakan ini penting sebab tu saya nak ajukan juga soalan ni berkenaan dengan bantuan keuangan. Mungkin ada yang dah rasa tertarik dah nak jadi ahli keluarga FBKT, tapi mungkin rasa risau berkenaan dengan dari segi keuangan lah. Jadi mungkin ada bantuan-bantuan keuangan yang disediakan di fakulti ataupun oleh pihak universiti lah untuk membantu pengajian mahasiswa-mahasiswi sekalian. Okey, betul soalan Dr. Aini tu. Okey, sebenarnya untuk bantuan keuangan ni, pelajar-pelajar boleh memohon sama ada sebagai pinjaman, boleh memohon beasiswa ataupun boleh memohon zakat lah. Okey, sebagai contoh untuk sebagai pinjaman kita ada PTPTN, kita ada beasiswa daripada yayasan-yayasan negeri. Beasiswa yang kita ada dekat UMK adalah seperti beasiswa pendidikan universiti, pendidikan dan beasiswa Naik Chancellor yang kita bagi kepada pelajar B40 di bawah B40 dan pelajar yang cemerlang. Okey, dan kemudian kita ada zakat yang diuruskan oleh Pusat Islam. Okey, so terima kasih Dr. Mahani. Saya rasa panjang lebar dah kita kongsikan pada hari ini dari segi struktur akademiknya, dari segi pengenalan programnya, dari segi aktiviti pelajarnya dan juga kursus-kursus yang kita tawarkan untuk meningkatkan soft skill pelajar, dan juga last sekali tadi kita ada Dr. Mahani ada kongsikan berkenaan dengan bantuan-bantuan keuangan yang boleh dipohon lah untuk membantu pengajian di UMK, khususnya di FBKT. Jadi kalau ikutkan kita banyak lagi yang kita nak kongsikan, tapi kita tak ada kita ada kekangan masa. Rasanya mungkin setakat itu saja pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk terus bersama dalam program Road to UMK ni ya. Untuk seterusnya tarikh bagi program Road to UMK yang seterusnya adalah pada 18 Mac 2021, itu pada hari Khamis ni ya, lusa, akan bersama dengan Fakulti Industri Asas Tani. Okey, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Dan juga selamat maju jaya kepada adik-adik yang bakal menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Dan pesanan terakhir daripada saya, jangan lupa untuk memilih FBKT sebagai destinasi akademik anda yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On. Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me.
it ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done.